Sekarang kita bersama dalam wawancara kita mengenai dengan Study Global Education Fair. Dan yang kami nyatakan sebentar tadi, ada dua orang narasumber kita yang kita jemput ke studio pagi ini. Akan kita perkenalkan. Baik, kita terus saja bersama dengan dua orang narasumber kita. Kita perkenalkan di hujung sekali ya. Bersama dengan Yang Mulia Tuan Dr. Fahmi Bakar, merupakan penasihat pendidikan kanan. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat. Baik, terima kasih Doktor ya kerana berkesudian bersama kita pada pagi ini datang. Terima kasih juga. Dan seterusnya juga kita bersama dengan Puan Nur Hudia binti Haji Damir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, jadi beliau selaku penasihat pendidikan kanan ya Puan ya. Jadi kita akan berbicara mengenai dengan satu kempen atau aktiviti ya mengenai dengan Study Global Education Fair. Jadi terus saja kita tanyakan kepada Dr. Fahmi sebetulnya mungkin dapat menerangkan apa itu sebenarnya Global Education Fair 2025 ini dan mungkin dapat diterangkan juga mengenai dengan objektif utama yang diadakan. Bagaimana Tuan Doktor? Baik, terima kasih. Study Global ini adalah satu inisiatif kami lah untuk memanggil ataupun mengumpulkan universiti ataupun institusi luar negara. Contohnya United Kingdom, Malaysia, Australia. Sekalinya objektifnya mungkin secara ringkas supaya dapat menjadikan ia sebagai hala tuju, program hala tuju untuk pelajar-pelajar ataupun untuk orang ramai lah yang akan menyambung belajar. Okey, itu sebetulnya itu menyatukan beberapa institusi dari luar negara untuk diadakan di sini. Di sini. Alhamdulillah. Dan dan seterusnya pula ya, kita ingin mengetahui juga. Mungkin dapat kita ajukan soalan kepada Puan Nur Hudia. Dan siapa pula yang menjadi sasaran utama bagi pameran pendidikan ini dan adakah ia terbuka kepada pelajar-pelajar sekolah menengah ataupun ibu bapa juga atau juga kepada orang awam misalnya. Jadi macam mana Puan? Terima kasih atas soalannya. Untuk pameran yang kali ini memang dibukakan kepada para pelajar khususnya lepasan dari tingkatan 5, O-level, A-level, HNTech, degree masters yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat seterusnya. Jadi ia juga dibukakan kepada para ibu bapa penjaga untuk ikut serta untuk hadiri pameran kali ini. Okey. Jadi difahamkan ya Asia mengenai dengan Global Education Fair ini ianya diadakan setahun 2 kali ya. Dan untuk tahun ini kita ni berada di bulan November dan mungkin ada keistimewaan ataupun keunikan ataupun kelainan bagi tahun ini. Mungkin Tuan Doktor dapat mengongsikan perkara ini. Okey. InsyaAllah untuk tahun ini apa yang istimewa barangkali kami ada menjemput beberapa agensi-agensi kerajaan dan juga swasta khususnya yang yang bertanggungjawab dalam mengendalikan ataupun menguruskan beasiswa. Jadinya pelajar-pelajar boleh bertanya secara langsung selain daripada itu juga untuk pelajar yang barangkali ada plan untuk menyambung belajar ke luar negara, barangkali boleh berjumpa dengan ada speaker kami iaitu Cikgu Ajeli Yusri. Orang yang memang dikenali lah ya di Rampai Pagi. Jadi tetamu kita ya. Jadi Tuan Doktor, maknanya kalau tahun ini 2025 ianya diadakan sekali lagi. Pada tahun 2023 macam mana sambutan daripada tahun sebelumnya? Ya, sebelumnya maksudnya. Tahun sebelumnya alhamdulillah memang ia bolehlah ramai juga yang datang menggunakan ini sebagai memanfaatkan sebagai berkongsi ilmu, medium platform untuk bertanya-tanyakan untuk terutamanya dari segi macam tata cara permohonan. Alhamdulillah sebelum ini pun ramai je yang datang. Kemudian untuk tahun ini bila dan di mana ianya diadakan? Okey, untuk tahun ini akan diadakan esok. 21 November 2025. Maknanya hari Jumaat ya? Jumaat esok. Dari pukul 3 sampai pukul 8 malam di J Hotel. Sampai 8 malam. Jadi ia dibukakan untuk pelajar-pelajar dari tingkatan 5 juga? Mula dari tingkatan 5 sampai yang ingin melanjutkan ke
peringkat yang paling tinggi, which is PhD lah. Okey, jadi mungkin dari institusi ataupun agensi yang mengikuti ini mungkin dapat dikongsikan. Mungkin ada dari pameran-pameran yang akan diadakan. Mungkin dapat kongsikan, Puan? Untuk pameran yang esok akan hadir 13 institusi daripada luar negara, iaitu 3 daripada Australia, 3 daripada Malaysia dan 8 daripada UK yang akan hadir. Yang akan turut serta juga wakil daripada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Agama dari Jabatan Pengajian Islam. Okey. Jadi kalau dapat diketahui juga dari institusi yang mengikuti ini, apa antaranya orang apa yang sebetulnya yang dapat keistimewaan diberikan kepada orang-orang yang menghadiri education fair ini? Mungkin doktor ya? Mungkin dapat bertanyakan secara langsung, khususnya macam apa tata cara permohonan seperti yang saya mention tadi ya, ataupun mungkin juga bertanyakan cara membuat CV, personal statement. Selain daripada itu juga mungkin kelayakan, syarat-syarat kelayakan bertanyakan secara langsung lah. Macam itulah. Okey. Baik, ya ini merupakan kata Ramizah tadi media platform ya, yang mungkin ia berfungsi memberikan kemudahan terutama sekali kepada mereka-mereka yang memerlukan, khususnya pada penuntut-penuntut ya yang berhajat, dan juga memberikan sumber informasi kepada ibu bapa. Dan kita ingin mengetahui mungkin boleh kongsikan beberapa institusi pengajian ya ataupun agensi yang akan turut serta, mungkin dapat dikongsikan sekali lagi untuk pengetahuan penonton di luar sana. InsyaAllah untuk esok hari ada 13 institusi. 13 ya? 13. Ada 13 institusi, 3 daripada Australia, 3 daripada Malaysia dan 8 daripada United Kingdom yang akan hadir. Manakala wakil daripada agensi-agensi kerajaan akan ada daripada bahagian beasiswa daripada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama. Ya, Puan, pada tahun 2023 apakah mereka-mereka ini juga terlibat ataupun turut serta? Mereka semua ini juga terlibat. Kami telah menjemput agensi-agensi tersebut untuk memberikan lagi tentang penganugerahan beasiswa daripada jabatan-jabatan masing-masing. Jadi kita mengharapkan juga kepada adik-adik kita maupun pelajar-pelajar, penonton-penonton di luar sana yang akan menghadiri acara ini esok, jangan melepaskan peluang tersebut. Ini merupakan satunya orang peluang keemasan untuk mereka lebih mengetahui banyak lagi ilmu-ilmu pengetahuan, dan dari acara ini juga dapat membantu para pelajar untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang laluan pendidikan mereka. Jadi sama ada ia di dalam ataupun luar negara. Bagaimana sebetulnya ia dapat membantu, Tuan Doktor? Mungkin dapat kongsikan lebih lanjut. Dari segi options, hala tuju tu. Pasalnya kadang-kadangnya pelajaran ni kadang-kadangnya bukan salah lah. Tapi kebanyakannya ada yang menunggu keputusan keluar baru tak mikirkan ke mana. Contohnya lah. Tapi mungkin ada baiknya kalau orang macam awal-awal ni sudah kan baru habis ni O-level, A-level contohnya baru habis, mungkin dari awal-awal ni diorang sudah ada target sudah. Itu masanya bertanyakan kelayakan minimum apa kena minta, apa lagi option universiti mana yang boleh diorang apply, cuma itulah. Betul. Ia merupakan satu cara untuk mereka berfikir betul. Dan jangannya orang, kalau bahasa Ketani, menggeragas untuk membuat keputusan ni, kerana untuk Ketani orang menimba ilmu lebih jauh lagi itu perlu satu persiapan yang jitu. Betul sekali. Jadi pandangan Puan sendiri ya, itu daripada penuntut-penuntut biasanya kalau kata doktor tadi perlu ada target ya, perlu ada mereka sudah ada sasaran mereka ya sebelum mereka menerima keputusan dan juga yang seumpamanya. Now sekarang kita ni ingin mengetahui peranan ibu bapa dalam menyokong anak-anak mereka melalui program yang akan diadakan ini. Macam mana? Siapa agaknya? Boleh, saya boleh jawab. Ya, silakan. Para ibu bapa mesti menjadi sokongan, menyokong penyokong utama bagi anak-anak mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Mesti mengetahui kursus-kursus apa yang anak-anak minati, bukan sekadar yang on demand, sebab ada kadang-kadang ada ibu bapa yang menyuruh
mohon kursus-kursus yang on demand tetapi anak-anaknya tidak minat. Jadi dari sana boleh menjatuhkan motivasi anak-anak. Jadi sokongan daripada ibu bapa adalah sangat pentinglah bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Saya percaya mengenai dengan sokongan ibu bapa ini dapat memberikan dorongan semangat juga ya kepada anak-anak dan pelajar-pelajar ketani. Dan itu mengenai dengan Study Global Education Fair yang akan diadakan pada hari esok di J Hotel Kulab. Dan untuk esok semestinya ianya merupakan acara yang sangat besar dan sangat berharga juga untuk tuan dan puan sendiri. Jadi kalau dapat dikongsikan, apa sebetulnya nasihat yang dapat diberikan kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di luar negara? Mungkin Tuan Doktor dapat kongsikan ini. Untuk pelajar yang ada plan untuk menyambung pelajaran ke luar negara, disarankan barangkali untuk seperti yang saya mention tadi supaya dapat plan dari awal. Bersedia dari segi mental juga, fizikal juga. Dan kalau ini sementara menunggu keputusan keluaran ini, mungkin dapat membuild up orang punya CV contohnya macam ikut volunteering contohnya. Iatah gunanya juga untuk esok ni untuk bertanya-tanya, untuk diorang memanfaatkan sebagai untuk mendapatkan maklumat ataupun info. Seperti yang tadi Hudia cakap tadi, iatah peranan juga ibu bapa juga secara anda langsung untuk memberikan dorongan, dapat bersama-sama mengambil info itu untuk membantu anak diorang ni membuat keputusan yang lebih baiklah. Mungkin dapat ditanyakan juga kepada Puan Nurul Hudia mengenai dengan nasihat kepada pelajar yang mungkin dapat dikongsikan yang menyaksikan pada ketika ini. Nasihat saya juga berjumpa dengan mana-mana senior atau mana-mana yang orang yang pernah melanjutkan pelajaran ke luar negara untuk mengetahui pengalaman-pengalaman mereka. Jadi itu kira hands-on experience lah. Sejauh mana keberkesanan dalam program ini ya. Juga sebab itu kami adakan sharing session esok dengan Cikgu Haji Ali Yusri yang bertajuk Jauh di Mata, yang mana akan memfokuskan dalam macam mana pembelajaran di luar negara, yang especially yang untuk pertama kali anak pertama yang untuk melanjutkan ke luar negara. Jadi kalau boleh dikongsikan juga apa peranan sebetulnya mereka-mereka yang berkunjung, maksudnya negara-negara yang terlibat dalam program ini yang akan diadakan esok itu ya. Contohnya daripada Australia. Biasanya mereka akan memberi mungkin biasanya pandangan ataupun macam mana tu Puan? Wakil-wakil daripada institusi ini akan menerangkan lebih lagi macam mana perbezaan pembelajaran di antara ketiga-tiga negara. Jadi it's dorang punya selling point lah esok untuk menceritakan lagi pengalaman bagaimana pembelajaran di Australia, di Malaysia, di United Kingdom. Sebab tiga negara ni antara yang paling tinggi untuk pelajar Brunei. Biasanya lah ya ke sana ya. Jadi Auda, jangan lepaskan peluang ini. Esok bermula pada jam 3 petang hingga 8 malam ya. Ianya diadakan memandangkan esok hari Jumaat. Jadi berkunjunglah hanya sehari saja Doktor. Sehari saja. Diadakan esok. Dan akhir sekali mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan daripada Doktor dulu untuk dikongsikan bersama dengan penonton kita di luar sana. Silakan. Bagi kepada orang ramai, khususnya para pelajar yang akan menyambung belajar, supaya akan dapat datang esok beramai-ramai sama-sama memeriahkan, bawa ibu bapa, kawan-kawan pun boleh. Dan kalau boleh masa ni sediakan soalan-soalan, tulis soalan-soalan atau apa saja yang ditanya untuk esok. Key point-nya barangkali jangan takut bertanya. Tanya apa saja soalan. Itu masanya tu untuk dimanfaatkan. Biasanya Doktor, jika kita ni fokus kembali ataupun berbalik kembali pada tahun-tahun yang lalu, sekitar berapa ramai hadirin ataupun penuntut-penuntut ataupun ibu bapa yang datang? Biasanya sehari juga kan? Biasanya sehari diadakan. Mungkin dapat dikongsikan. Mungkin dalam 700 ke 1,000. Ya biasanya yang hadir ya. Yang hadir sebab kami buat 2 kali setahun. Jadi macam sekarang orang belum ada keputusan orang. Jadi yang kami buat bulan 2 keputusan sudah keluar. Tu foot traffic lebih tinggi lah ya. Sebab diorang sudah tahu keputusan sudah keluar. Diorang tahu diorang punya grades dan sudah tahu kursus apa yang diorang ingin
apply lah. Jadi sebetulnya Ya. ini diadakan setiap tahun kan ya Ya. Is ya, dan diadakan 2 kali dalam setahun. Mungkin kepada kesempatan ini apa antara maklumat yang boleh didapati oleh orang ramai untuk mengetahui lebih lanjut lagi agar ada persiapan-persiapan sebelum menghadiri Study Global Education Fair ini. Mungkin Puan dapat kongsikan? Jadi untuk pameran kali ini para pelajar boleh mendapati requirements-nya untuk sebab lain kursus, lain requirements-nya. Jadi dengan menghadiri pameran macam pameran kalian ni, para pelajar boleh tahu ia punya requirement, entry requirements apa. Kalau ada selain daripada entry requirement, ada yang minta personal statement, ada yang minta portfolio. Jadi dengan berjumpa dengan wakil-wakil institusi, orang lebih boleh lebih tahu apa saja yang diperlukan daripada institusi-institusi tersebut. Kalau dapat menambah sedikit. Silakan. Esok tu boleh ke bawah dia sijil-sijil sekiranya macam apa yang ada yang pernah ambil Jun contohnya juga sudahan, so mungkin boleh bawa sijil-sijil, boleh bawa apa segala transkrip, CV kalau ada, atau boleh bawa bersamalah untuk memudahkan lagi urusan. Oh, jadi 2 kali dalam setahun. Saya ingatkan setiap 2 tahun sekali. Itu saya keliru. 2025, maknanya jika kita reverse semula Tahun 2023. Okey, baik. Sekarang saya faham. Saya faham sekarang. Setahun 2 kali. Okey, baik. Jadi kesilapan saya sebetulnya. Tidak mengapa. Okey. Maknanya yang akan datang nanti pada bulan tahun Februari yang akan depan. datang ya. 2026 insya-Allah. Jadi merupakan satunya orang acara ataupun pameran yang dinanti-nantikan oleh ibu bapa dan juga penuntut-penuntut yang sudah mendapatkan keputusan masing-masing. Alhamdulillah. Jadi kita rasa wawancara pada kali ini dapat memberikan satu pencerahan dan juga maklumat yang bermanfaat juga, dan kita ucapkan terima kasih kepada Puan Nurul Hudia dan juga Dr. Fahmi atas tenaga juga masa yang diberikan untuk bersama dengan kami pada pagi ini ya. Untuk akhirnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.